Keduanya memuliakan tetamu, dan juga yang ketiganya menghormati jiran tetangga. Semua ini dimasukkan dalam satu tajuk yang sama. Dan Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis mafhumnya, ketiga benda ni dia tak akan putus, dia akan sentiasa bersama antara satu dengan yang lain. Berkata perkataan yang baik, memuliakan tetamu, dan juga menghormati jiran tetangga. Nah, dalam kita sambung sikit yang kita sambung dari dulu sikit yang tu. Lepas tu kita sambung pada yang bawah. Dan saya berada di sini kita bincang tentang satu hadis yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat Jibril selalu memberi wasiat kepadaku berkenaan masalah jiran tetangga. Hingga saya menyangka yang malaikat Jibril akan menetapkan bahagian warisan untuk tetangga. Yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW di sini adalah begitu kerap kali malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW tentang hak tetangga, bagaimana nak menyakini jiran tetangga, sampai ke tahap Nabi beranggapan seolah-olah jiran tetangga ni dia boleh mewarisi harta kita, seolah-olah begitu sekali punya banyaklah. Malaikat Jibril pesan kepada Nabi supaya jaga jiran tetangga. Rasulullah SAW menyangka yang malaikat Jibril akan menetapkan bagian harta warisan untuk jiran tetangga, kerana seringnya malaikat Jibril menerangkan hak-hak tetangga yang perlu dipenuhi. Seperti mana saya pernah beritahu sebelum ni, antara manusia yang paling baik adalah dapat bagi manfaat kepada orang lain. Jiran tetangga adalah orang yang paling layak selepas daripada keluarga kita untuk mendapatkan manfaat yang terbaik daripada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis mafhumnya, orang paling layak menerima kebaikan daripada kita adalah ahli keluarga kita sendiri. Orang yang paling baik dalam dunia adalah orang paling baik dengan ahli keluarga dia. Itu tak lain kata bukan memang nombor satu, tapi seterusnya itu adalah jiran tetangga, kerana mereka inilah orang yang paling dekat dengan kita. Ada di antara kita tak duduk dengan ahli keluarga kita, kita duduk bersama ahli keluarga kita sendiri, kita kena berkahwin. Mak bapak kita mungkin duduk tempat lain, abang kita ke tempat lain, adik kita ke tempat lain. Tapi kita duduk jiran-jiran tetangga itulah merupakan antara ahli keluarga yang terdekat yang ada dari kita. Kalau ada apa-apa kesusahan, ahli keluarga kita itulah jiran tetangga itu, sebelum ahli keluarga kita yang akan betul sampai bersama-sama dengan kita. Daripada hadis yang disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahawa mengganggu atau menyakiti jiran tetangga dilarang oleh agama. Sikap menyakiti jiran tetangga menunjukkan kurang sempurnanya iman seseorang. Tindakan seperti ini adalah dosa besar yang membawa kecelakaan kepada pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia berarti seseorang telah membuat penghalang bagi dirinya daripada mencapai tingkat kesempurnaan iman. Bila kita menyakiti jiran tetangga, ia memberi kesan untuk tempat kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan perlu kita ingat, kadang-kadang menyakiti jiran tetangga ni bukan masuk dalam bentuk perbuatan semata-mata, juga berbentuk dengan qaul hasan, perkataan-perkataan yang baik. Sebab tu bila disebutkan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita perlu ingat dua hukum. Kalau boleh kita pegang, perlu faham dua hukum ni. Pertama, hukum syarak. Kedua, hukum wara'. Syarak ini adalah benda yang berkaitan dengan hukum agama. Wara' inilah berkaitan dengan kesesuaian waktu, tempat dan masa. Saya ulang, syarak ini berkaitan dengan hukum agama. Wara' ini berkaitan dengan ketentuan masa dan juga kesesuaian satu-satu hukum itu dijalankan. Dengan syarat hukum wara' ini tidak melepasi daripada hukum syarak, daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ni, kita bagi teman-teman contoh. Jiran kita ni orang, contohnya dia tidak menutup aurat, contoh dia. Dia bukan orang yang menutup aurat. Mengikut hukum syarak, hukum Allah, benda itu haram. Maka kita perlu tegur dia. Tapi hukum wara' kesesuaian ketepatan pada waktu ini adalah bagaimana kita tegur dia di waktu bina. Dalam keadaan bagaimana cara kita susun perkataan kita, menegur seseorang melakukan kebaikan itu betul. Tapi jika kita tegur itu membuatkan benda yang mudarat lebih berat, maka kita perlu cari satu jalan lain untuk kita tegur supaya benda-benda berat tadi tak timbul. Tak timbulnya pergaduhan yang melampau, tak timbulnya pembahasan yang terlalu berlarutan. Sebab tu perlu faham hukum syarak dan juga hukum wara'.
Macam saya sebutkan juga sebelum ni contoh dia. Contoh saya bagi contoh ni yang saya pernah sebut sebelum ni. Contoh, kita sebagai umat Islam wajib kita beriman dengan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Itu betul. Itu memang confirm betul semua. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, semua kita wajib beriman. Tetapi kalau bagi contoh lah, kalau dalam bahasa Inggerisnya Nabi Isa tu dinamakan sebagai siapa? Jesus lah. Sebutannya Jesus. Tapi sebenarnya pada fahaman kita, Jesus itu adalah Nabi Isa. Maka benda itu tak salah. Itu hukum Islam. Yang mana memang betul. Kita wajib beriman. Tak ada orang. Tak berani. Saya tak jumpa lagi mana-mana penceramah dia akan sebut kita jangan beriman dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad. Adalah. Kita beriman dengan semua Nabi. Dalam bahasa Inggeris sebutannya Jesus. Maka itulah hukum syarak. Namun hukum warak kesesuaian menambah. Contohlah, satu hari kita pakai baju, kita keluar, kita tulis kat situ I love Jesus. Contoh dia. Saya nak tanya, lebih banyak timbul mudarat ke lebih banyak timbul manfaat? Yang tu kena faham. Beza hukum syarak maupun hukum warak. Tak salah kalau kita kata kita sayang dengan Nabi Isa, I love Jesus. Tapi kalau saya pakai, kita keluar tuan beli dah satu baju boleh I love Jesus ataupun I believe in Jesus. Kita nak percaya pada Nabi Isa. Tapi kalau kita keluar, lepas tu bila orang tengok, nak tanya, lagi banyak mudarat ke lagi banyak manfaat? Kesesuaian itu nama dia hukum warak. Mengikut kesesuaian waktu dan juga tempat. Boleh kita terangkan, tapi setiap kali orang tengok, kalau kita nak tahajat, saya buat tengok saya gitu, tahu tak saya nak terang nasihat orang tu, banyak sangat mudarat lain yang timbul. Maka benda tu perlu kita elakkan. Yang penting hukum warak itu tidak melepasi daripada hukum syarak, hukum Islam itu sendiri. Faham kan? Baik. Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah SAW menjawab, apabila kamu membuat sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Dia adalah pencipta. Syirik. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW, apabila kamu berzina dengan isteri tetanggamu. Daripada Ibnu Surah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, keimanan seseorang belum sempurna. Keimanan seseorang belum sempurna. Keimanan seseorang belum sempurna. Diulang tiga kali. Lalu baginda bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, orang yang tetangganya tidak terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk. Tapi penanganan kepada atas dua tutup bawah. Waktu ditanyakan kepada Nabi apa dosa paling besar, sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berzina dengan isteri tetangga. Perlu kita faham, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Allah tak sebut jangan buat, Allah kata jangan dekat. Dekat punya kan. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia membawa kamu kepada lembah kerosakan ataupun lembah kehinaan, kehancuran. Bila sebut jangan dekati zina ni, dua-dua main peranan. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu Islam lengkap. Islam tak suruh perempuan tutup aurat kalau dia tak suruh lelaki tundukkan pandangan. Islam balance sama rata. Dia tak kata suami dia kena jaga isteri, melainkan isteri itu kena taat pada suami. Dia tak ada berat sebelah. Laki-laki dia dapat lebih, perempuan dapat lebih. Tak ada. Islam ni lengkap. Islam ni syumul, sempurna. Bila sebut tentang zina ni, dua-dua mereka peranan. Pelaku dan juga orang yang berada dalam keadaan yang diperlakukan itu sendiri. Sebab tu dua orang peranan. Kalau dah dizalimi, itu cerita lain. Tapi yang hukum asal Islam bagi itu lengkap. Bila sebut berzina isteri tetanggamu, yang Allah kita ambil pada Al-Quran, jangan mendekati zina, sesungguhnya yang membawa kamu kepada lembah kehinaan. Baik, itu kepada pelaku. Jangan dekatkan diri dengan zina, yang mana benda cabang-cabang yang membuka kepada zina. But at the same time, saya juga ada isyak semua putih. At the same time,
Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran wazaniyatu wazani, penzina perempuan dan juga penzina lelaki. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala sebut penzina perempuan dulu baru sebut penzina lelaki? Pasal apa tak sebut wazani penzina lelaki dulu atau penzina perempuan? Sebab dalam Islam Allah tahu, Allah yang cipta hamba-hamba. Punca kadang-kadang berlaku awal daripada perempuan itu sendiri. Sebab tu penting, jangan berlaku tetap salah. Kalau dia melakukan zina pada isi tetangganya, tapi yang diperlakukan jangan membuka jalan. Sebab tu sangat penting kita didik, terutamanya isteri kita, anak-anak perempuan kita untuk jaga aurat, untuk jaga kelakuan dia baik kat dalam rumah. Dalam rumah tak apalah, luar daripada pintu rumah. Kadang-kadang rumah dia tengok pagar, tapi jiran di sebelah kadang-kadang ternampak keluar daripada rumah, tolong buang sampah Zat. Kadang-kadang anak perempuan, sebab tu kena jaga betul. Pakai dalam keadaan yang tak sesuai, keluar, jiran keliling berhati. Sebab tu zina ni pun terbahagi pada beberapa jenis. Ada zina dalam bentuk zina perbuatan bersama lagi umat. Ada zina mata, dia tak jaga pandangan mata dia. Ada zina mulut, dia tak jaga mulut dia. Ada zina telinga, tak jaga telinga dia. Zina hidung pun ada Ustaz. Ada, zina hidung pun ada. Apa dia? Bila orang yang buat tu disebabkan perempuan yang daripada pakai minyak wangi boleh tarik bau kepada dia. Sebab tu yang sunnah pakai minyak wangi ni lelaki je. Perempuan sunat pakai minyak wangi untuk suami saja. Sunat juga, tapi untuk suami saja. Dua-dua ni main peranan. Yang buat main peranan, yang diperlakukan juga main peranan. Sebab tu kita ahli keluarga kita jaga betul-betul, lebih lagi anak perempuan dan juga isteri kita. Nah, jaga macam mana dia keluar rumah. Kita tak boleh kata siapa suruh dia tengok. Dah duduk kat depan, duduk depan mata dia tengok. Pasal apa dia tak tunjukkan pandangan? Yang tu pada lelaki tersebut dia tak tunjukkan pandangan. Daripada sudut kita yang menjaga perempuan isi rumah yang ada dalam diri kita ni, apa yang patut kita buat? Yang tu kena jaga. Nah, daripada satu percakapan dia, cara dia bergaul, cara dia bercakap dengan jiran tetangganya, semua tu mereka peranan penting. Dan Rasulullah SAW juga sebut tak sempurna iman seseorang. 3 kali dia sebut. Siapa? Orang yang tetangganya tidak terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk dia. Ini kepada pelaku. Kalau daripada perbuatan-perbuatan dia itu membuatkan tetangga dia rasa tak senang dengan dia, maka tidak sempurnalah iman dia. Perbuatan itu membuatkan jiran-jiran yang ada duduk dengan dia tak rasa senang dengan apa dia buat. Selagi mana benda itu bukan benda yang bertentangan dengan agama. Tak boleh pula dia buat baik, dia solat, jiran tetangga tak suka, kita nak tinggal solat pula, dah, itu lain. Kalau benda tu bertentangan dengan agama dan jiran-jiran dia tak duduk senang dengan perbuatan dia tu, maka tak sempurna lah iman seseorang tersebut. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai perempuan yang rajin solat malam dan berpuasa pada siang. Namun, tetapi mulutnya lancar sehingga menyakiti hati jiran. Nah, sahabat yang tanya ni, perempuan ni solat malam rajin, puasa pun rajin, tapi waktu siang mulut itu lancar, cakap sampai menyakitkan hati jiran tetangga ni. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Tak ada kebaikan pada diri dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya pula tentang perempuan yang rajin solat, berpuasa pada bulan Ramadan, bersedekah dan mulutnya tidak menyakiti jirannya. Maka baginda berkata, dia ada di syurga. Yang membezakan dua benda tadi satu je. Apa dia? Dia tak jaga hati jiran tetangga dengan kelancangan mulut. Sebab tu Rasulullah SAW selalu bersama kita. Bukan kata perempuan dia, lelaki bersama semua. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala.
Islam yang sebenar-benar Islam itu, Muslim itu man salimal muslimuna, yang menyelamatkan saudara Islamnya min lisanihi, daripada lidah, lisan, percakapan dia, wa yadi, dan juga tangan, yakni perbuatan. Ini baru Islam yang sempurna. Itu yang waktu sahabat tanya kepada Nabi itu, dua-dua itu tak ada beza. Yang membezakan seorang surga dan seorang neraka itu apa dia? Satu ni jaga mulut, satu ni tak jaga mulut. Sampai menyakiti hati, jiran tetangga. Sebab tu perkara tersebut betul-betul kena jaga. Cara untuk berbuat baik kepada jiran tetangga sangat banyak. Antaranya memperhatikan keadaan mereka, terutama apabila mereka memerlukan bantuan. Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin tidak boleh kenyang sendirian tanpa mengajak jiran tetangga. Itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah hadis Nabi, kalau Quran dia ada asbab nuzul. Kenapa ayat Quran diturun, ada penjelasannya. Kalau hadis dia tak ada asbab nuzul. Yang dia ada ma yastafidu minal hadis, apa yang diterangkan atau apa yang dapat dipahami daripada hadis tersebut. Biasa kan dia ada asbab nuzul. Saya kalau tanya hadis, kita jawab hadis asbab nuzul, tak, bukan asbab nuzul. Dia ada ma yastafidu minal hadis, apa yang diterangkan daripada hadis tersebut. Dan bila sebut tentang hadis ini, yang dimaksudkan oleh Nabi adalah bila seorang mukmin itu tidak boleh kenyang tanpa mengajak jiran tetangganya. Yang dimaksudkan dalam hadis tersebut apa? Apabila seseorang dalam satu kawasan itu berada dalam keadaan senang, tetapi ada jiran tetangga dia dalam keadaan susah, maka tidak sempurna iman mereka tersebut. Lagi-lagi pula kalau kita tahu tentang perkara tersebut, sangat penting nak jaga jiran tetangga. Sebab macam tu sekali lah, bukan takat jaga keluarga kita, jiran tetangga kita pun Islam terapkan. Itu yang diterangkan daripada hadis tersebut. Dia dalam bentuk yang jelas-jelas, tak boleh kenyang, tak boleh mengajak jiran tetangga dia. Kita pelik pula, tak kasih makan. Saya kena tanya seorang-seorang dah makan ke belum. Bukan sekadar itu saja, dimasukkan dalam ni adalah apa? Kita telah kenyang tu dalam keadaan senang, keadaan kita tak susah, alhamdulillah semua okey. Tapi kalau ada jiran tetangga kita dalam keadaan susah dan kita tahu, tapi kita tak bantu, maka bukanlah beriman, dan tidaklah dikira seorang mukmin muslim yang beriman. Sebab tu sangat penting untuk kita ambil tahu. Macam mana nak tahu Ustaz dia tak apa? Selalu kita tanya dia, macam mana nak tahu dia tak cakap? Macam mana dia cakap kau tak tanya? Itu dia. Sebab tu mencipta hubungan itu sangat penting. Menjaga hubungan, bertegur sapa, tahu jiran tetangga. Sekarang ni banyaklah orang kata apa, istilah-istilah. Saya bukan tak bertegur, tapi saya introvert. Introvert ni tak silap saya, kalau tuan-tuan tahu introvert ni, dia jenis tak suka bercampur orang, duduk seorang dia. Ada pula jenis extrovert, tak silap saya. Extrovert ni dia suka bercampur orang. Istilah-istilah kedoktoran yang sekarang dah sampai, introvert, extrovert. Okey? Tapi cakap betul-betul, andainya kita letakkan Allah di nombor satu, introvert, extrovert tu boleh letak nombor dua dulu. Sebab apa? Sebab yang penting kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul jaga, betul-betul kita nak dapatkan iman yang sempurna, kita akan cuba sebaik mungkin untuk buat sesuatu bagi kita menjadi Muslim yang terbaik. Saya tidak menafikan istilah kedoktoran tersebut, betul ada orang yang macam tu. Tapi kalau kita tak usaha, mana mungkin kita mampu mengubah diri kita jadi Muslim yang baik. Usaha tak akan datang sendiri, tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita perlu cuba diri sendiri untuk kita ubah. Allah mampu ubah tak? Allah mampu ubah. Allah yang berkuasa. But at the same time, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah takkan ubah nasib satu-satu kaum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah takkan mengubah nasib satu-satu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubah nasib mereka sendiri. Kita yang kena usaha. Bagaimana cara dia? Cari jalan. Setiap orang jalan dia tak sama. Sama macam ujian ke tuan. Hadirin hadirat rahmati Allah SWT sekalian. Ujian tak sama semua orang. Kita tak boleh kata aku hidup 60 tahun, aku dah hadap banyak ujian. Tak baru satu ujian. Tak. Ujian semua orang tak sama. Ada orang muda ujian dia lagi berat daripada orang berusia. Ada orang berusia ujian dia lagi berat daripada orang muda. Semua tak sama. Yang penting pegang pada apa? Ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu mana kamu. Kena usaha. Kena cuba usaha daripada sudut diri kita sendiri. Tak mungkin kita nak duduk. Kenapa? Tapi semayang tak? Kalau Allah dah takdir aku masuk neraka, aku masuk neraka juga. Semayang macam mana pun salah. Tak puasa ke? Tak takut dosa. Kalau Allah nak campak aku masuk dalam neraka, aku puasa lah beberapa hari pun, aku solat lah macam mana pun, masuk neraka tu tak masuk neraka juga. Ini salah. Usaha daripada sudut kita sendiri itu kena ada. Nah, ada yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, bukan tak, bukan ada. Semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita. Namun pertama kita kena ingat, kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita. Itu nombor satu. Nombor dua, kita selalu sebut Allah tu berkuasa. Ya? Allah paling berkuasa. Kalau Allah boleh tetapkan sesuatu, takkan Allah tak boleh ubah juga sesuatu. Kalau saya letak satu benda kat sini, saya tak boleh ubah. Adakah saya berkuasa? Tak. Disebabkan Allah berkuasa lah. Kalau Allah letak sesuatu tu di sini, Allah boleh ubah juga benda tu pada masa. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat diterangkan dengan kepala otak kita, akal kita. Kita tahu Allah tu mampu buat apa-apa saja. Yasin kita selalu baca kun fayakun. Kalau Allah sebut jadi, maka jadilah. Allah tetapkan tu, Allah kata aku nak ubah, Allah boleh ubah ada pada masa. Sebab Allah tu yang paling berkuasa. Nah, cara untuk berbuat baik. Ini saya baca tadi sama bawah nak. Dalam hadis lain, tidaklah beriman kepada saya orang yang pada malam harinya kenyang, sedangkan jiran di sebelahnya lapar. Padahal dia mengetahui. Dia tahu. Kalau tak tahu tak apa. Rasulullah katakan, kita pernah dengar hadis ni kan, 3 benda tu selagi mana tak terjadi 3 benda ni, pena dosa tu tak tertulis bagi seorang manusia. Tak tahu, tidur, lupa. Punyalah nak bagi kita disenang dapat pahala, jauh dari dosa. 3 benda. Tapi macam saya sebut tadi, janganlah sampai ke tahap siapa dia tak cerita. Tak semua orang akan cerita usaha dia kepada orang. Takkan tuan, manusia tak semua sama. Tak ramai yang datang kepada kita, boleh tak bagi pegang sikit. Dia pun dah berapa lama dah tak makan. Tak semua sanggup buat macam tu. Tak semua orang. Walau itu tak kira lagi, dapat pula jiran jenis kaki bantai. Yalah, itu tak kalau usah. Dia tu dalam keadaan terdesak datang tanya, kena pula masuk dengan jiran tempat lain. Tak semua orang mampu tuan-tuan. Sebab tu kita kena dekatkan dengan orang. Jangan tunggu orang dekatkan diri kita. Kita cuba dekatkan diri dengan orang. Kadang-kadang orang pernah tanya. Orang pernah tanya kepada saya. Nak tanya siapa? Jiran saya memang jenis tak tegur orang. Saya senyum kat dia, muka dia cukup masam. Sumpah Allah, dia cakap masam muka lah. Sampai ke satu tahap saya rasa dia orang mesti cakap kat saya, kalau lah saya nampak dia naik motor jatuh ke longkang, memang saya tak tolong, saya jalan boleh. Sampai macam tu dia dapat jiran. Saya kata pasal tuan tak sangat ke? Saya keluar nak pergi kerja ni. Nak keluar ni, dia tengok orang betul-betul sebelah. Saya start motor, saya nampak dia keluar. Faham? Lagi kita macam ni. Tengok atas bawah je lah. Geram sungguh saya. Sampai di tahap saya rasa saya rasa jahat tu saya. Saya doa, dia nak naik motor tu jatuh sembilan pagi. Memang tak tahu. Sampai macam tu sekali. Macam mana saya nak ubah ni? Agak tuan-tuan nak ubah macam mana? Nak ajak dia pergi masjid. Tengok pun dia. Nak ajak pergi masjid. Ayah ada tak?
benda. Allah SWT sebut dalam Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan" ila akhir ayat. Berdakwahlah di jalan Tuhan kamu. Ud'u ila sabili rabbik, jalan Tuhan kamu. Tiga benda. Hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya ambil pertama. Hikmah. Hikmah ni cara yang sesuai ketika itu untuk orang itu dalam keadaan itu. Saya nak beritahu, kadang-kadang nak ubah orang, tak perlu ubah orang tu. Kita ubah cara kita sampailah orang tu boleh terima kita. Kadang-kadang nak ubah orang, tak perlu ubah orang. Kita ubah diri kita sampailah orang tersebut nampak perubahan yang dia. Saya bagi satu tips. Apa kata lepas ni? Abang boleh orang tegur dia kuat sampai dia tak ada pilihan lain selain nak dapat teguran. Alhamdulillah dia cukup. Kita alhamdulillah saya berjaya. Buat itu saya kata cuba. Kita kena cuba cari jalan yang mana yang ini. Selalu tengok dia bang. Kali ni abang keluar rumah nampak dia macam buat jelas. Assalamualaikum bang. Saya nampak abang mana? Abang pergi mana ni kerja okey. Sampai dia tak ada pilihan lain melainkan dia pasal menjawab soalan-soalan dia. Alhamdulillah kita lepas jiran dia buat dia. Senyum tapi jiran dia tak cepat jiran dia. Ada juga kesan baik dia tu. Kadang-kadang nak ubah orang, tak perlu ubah orang tersebut, itu ubah cara dia. Sama macam perjanjian dilakukan oleh orang kafir Quraisy juga Nabi Muhammad SAW. Waktu dilanggar perjanjian kan, orang kafir Quraisy langgar perjanjian pada ketika itu. Nabi tak Islam dia, Nabi tetap tegas dengan perjanjian Islam dan perjanjian Hudaybiyah. Nabi tetap jaga itu. Sampai orang kata, ya Allah, baru ini kita langgar janji, dia tetap kekal dengan janji dia. Tawanan-tawanan waktu itu masuk ke Islam. Sebab apa? Sebab tengok Nabi berpegang dengan janji dia. Nabi tak ubah mereka. Tapi Nabi tetap dengan cara Nabi teruskan buat perubahan sampai orang tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu orang-orang Majusi yang pergi beli barang, berdagang, pergi ke kota Mekah. Kota Mekah ni pada zaman dulu kalau belajar sejarah, jadi satu stesen yang agak popular. Nah, kalau pedagang-pedagang bila berhenti kota Mekah ni adalah tempat yang sangat popular untuk berhenti, duduk, rehatkan diri. Jadi kebiasaan orang-orang Majusi yang berdagang, bila dia berhenti di satu-satu kawasan, dia akan cari seorang penyimpan harta. Sebab zaman dulu tak ada bank. Nah, tak ada bank. Jadi kita cari seorang penyimpan harta. Takut nanti dia tinggal, contoh dia singgah nak pergi ke Syam contoh dia, atau dia nak pergi ke Yathrib contoh dia. Kalau dia bawa sekali, takut tengah jalan kena rompak. Jadi tinggal harta dia kat seorang penyimpan harta. Waktu orang Majusi yang bukan Islam datang ke kota Mekah, tanya orang kafir Quraisy, nak tanya dekat Mekah ni siapa manusia paling jujur sekali? Kami nak simpan harta kat dia. Ada orang kafir Quraisy jawab macam tu. Dia kata simpan dekat Muhammad. Kalau kau simpan kepada dia, nescaya satu dirham sekalipun dia akan pulang. Tapi dia tak percaya pada ajaran Nabi. Tapi kalau tanya jujur, dia berkata Nabi paling jujur. Nampak tu? Hati mereka tak dapat tolak Nabi itu jujur. Walaupun mereka tolak agama ini bawa Nabi, mereka tidak itu. Tapi kata si Fahata, dia kata tak ada orang lebih jujur daripada Nabi. Yang bagi gelaran Al-Amin kepada Nabi itu pun siapa? Orang kafir Quraisy juga. Cuma dia lepas Nabi bawa ajaran Islam, mereka tak dapat terima. Itu hati orang kafir Quraisy ni, mereka tak nak terima itu. Tapi hati mereka tak dapat tolak. Nabi kekal dengan cara dia, buat baik sampai tak ada orang boleh menolak kebaikan tersebut. Nah, Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku yakni Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepadaku. Ni saya tak tahulah zaman sekarang mungkin ada lagi yang masih mengamalkan perkara tersebut. Alhamdulillah. Tapi tengok rata-rata macam nak kekurangan. Saya tak tahulah mungkin disebabkan COVID ke, disebabkan asas sebab-sebab keselamatan ke. Tapi doakan saya masih kekal dengan cara. Saya masih aman ni sampai hari ni. Atau pada Nabi sebut, apabila kamu memasak sesuatu, perbanyakkan kuahnya.
Kemudian lihatlah keluarga jiran tetangga. Berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi masukkan Nabi yang membanyakkan kuah itulah banyakkan masakan tersebut. Bagi kepada jiran tetangga. Zaman dulu tahun 90-an, kalau rumah mak saya, ayah saya, betul-betul memang macam ibarat pada satu adat dan tradisi. Petang pun yang nyantap. So, mana mak saya pakai sup. Ni ada ni, mak saya bagian ni. Tak adalah setiap hari tapi 2 hari sekali. Saya pun cuba orang doakanlah keluarga saya istimewa. Tapi saya tak ada 2 hari sekali, kena 1 sekali, 2 sekali masak-masak, bagi jiran ni. Ada kat rumah tak? Ada Ustaz, nak bagi apa pula? Dia tahu kalau saya pun ada lah benda nak bagi. Ni ada masak lebih sikit bagi. Itu ajaran Nabi, bukan adat semata-mata yang dibawa oleh orang Melayu dulu, tidak. Adat Nabi semua hadis. Cuma zaman sekarang wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan amalkan lagi, alhamdulillah, teruskan amalan tersebut. Tapi nampak macam sedikit kekurangan lah. Saya tak tahulah disebabkan COVID ke, masalah kesihatan ke, masing-masing ada penjelasan ini. Tapi kalau mampu, bagilah. Paling tidak dalam keadaan pada anak-anak kecil cukup lah. Antara benda yang saya amal, bukan saya akan beritahu dulu supaya dapat dijadikan contoh. Rumah saya, budak-budak suka main ke depan. Rumah saya duduk seorang ni. Sebab anak saya pun main sekali kan. Dia main basikal tu. Tengok ramai, start tu pergi kedai. Beli aiskrim, rumah dah 15 batang kan. Aiskrim RM1 ya, RM1 aiskrim besok beli 15. Takkan nak beli tu anak orang, budak lain dia leleh tu. Beli 15 lebih apa? Dia orang sini, lagi nak ambil. Terima kasih Pak Cik. Hilang amat. Pak Cik jadi. Terima kasih Cik, terima kasih Ustaz, terima kasih bagi. Kadang-kadang benda-benda itulah mencetus kepada rezeki lain Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita tak tahu. Cuba. Nabi suruh, bukan saya suruh. Nabi suruh. Kongsi dengan orang yang seperti ini. Kita tak tahu, mungkin kita masak hari itu dia makan apa, orang tak ingat masalah mahu. Mungkin kok masakan kita sama, kita tak tahu. Kan? Cara lain adalah dengan selalu berbuat baik kepada mereka, meskipun dengan mengorbankan hak kita. Nampak? Saya ulang. Antara cara lain adalah selalu berbuat baik kepada mereka, meskipun dengan mengorbankan hak kita. Selagi mana hal tersebut tidak membahayakan diri kita. Selagi mana tak membahayakan diri kita dan benda itu kita boleh bantu dia kita, walaupun sedikit sebanyak dia ada ganggu sikit hak kita, maka bagilah. Abu Hurairah radhiyallahu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian melarang jiran tetangga untuk memaku sebatang kayu pada tembok rumah. Memanglah yang dimasukkan sini apa? Contoh, dia renovate rumah. Hak kita duduk di satu kawasan rumah, kita nak duduk dalam keadaan tenang. Ya. Hari Ahad, waktu itulah hari Ahad. Time itu pula lah jiran sudah nak ketuk dinding rumah dia. Ketuk pam. Rumah sendiri bersambung. Walaupun benda itu adalah tapi hak kita sebab kita nak tenang. Tapi selagi mana benda itu tidak membayarkan diri, dan selagi mana bukan tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari itu masalah, tuan-tuan, ada cara ubah tak tegur. Kalau sebulan sekali lah, bagi saya calon disebut tadi, kalau dia mengapakan hak kita, selagi mana tidak membayarkan diri, buat baiklah kepada mereka, kata Nabi Rasulullah SAW. Sekarang rumah macam-macam, rumah apartmen kan. Kita tahu orang kat atas anak ada 12 orang. Kita tahu contoh dia, rumah kat atas tu anak ada 12 orang. Agak-agak kita expect anak berjalan pelan-pelan semua. Tak, anak dia, kita beritahu anak ni bagi dia. Agak-agak anak dia nak buat je tu kalau anak budak sekolah. Kita saya anak orang. Rasa macam pelik. Kita dia pun memang tak ada bateri off. Bateri dia on ni banyak. Kalau dia bangun, kita ni kadang tahu jalan kita anak kecil ramai. Anak dia benar-benar selagi mana tak melampau, selagi mana berat, kalau boleh tutup sebelah mata, Nabi kata buat baik pada dia, walaupun membakar kita, tutuplah
Selagi mana bukan tiap-tiap hari. Kalau pukul 12 tengah malam masih berlari lagi itu masalah juga. Tapi ada cara buat kita nak tidur kan. Buat boleh tak? Bagi buat tidur kan. Jangan itu. Cakaplah elok. Ya macam bagi buat tidur lah cakap boleh tak? Saya nak pukul 12. Janganlah mesti dengan saya nak tidur. Saya kira boleh tak? Anak saya dah tidur kan tapi tak ada kat rumah semalam. Aku cerita lain. Berarti orang ada tidak cerita lain masuk kat lain. Itu antara cara kita. Sebab apa? Semua orang ada kehidupan. Dan kadang-kadang dengan bertimbang rasa tu, kan Nabi Muhammad SAW sebut kita mudahkan satu urusan bagi manusia dan muka bumi, Allah mudahkan 10 urusan kita di akhirat kelak. Satu urusan kita mudahkan kat bumi, Allah mudahkan 10 urusan di akhirat kelak. Semampu mana kita lah. Kalau tak mampu, selesai dengan cara baik. Pukul 2 pagi tutup dinding sama juga. Kira-kira dia siapa lah. Hadis tersebut yang dinyatakan tadi menerangkan pentingnya untuk kita memuliakan tetamu. Sebagaimana yang telah diterangkan, memuliakan tetamu adalah manifestasi, yang ini adalah satu contoh ataupun perlakuan keimanan yang menunjukkan keimanan dan tanda kesempurnaan iman dan juga keislaman seseorang yang taat beragama dan serius dalam mengharungi jalan keimanan, akan dengan senang hati menyambut, menghormati dan memuliakan tetamu yang datang ke rumahnya. Macam mana bila kita bertugas semua untuk jaga hati jiran tetangga kita, insya-Allah itu adalah tanda kita cuba nak dapatkan keimanan yang paling terbaik. Bila kita dapat sambut, kita dapat hormat jiran tetangga, kita dapat memuliakan tetamu seperti mana yang masih dalam tajuk zaman ni, kita muliakan tetamu. Itu antara tanda-tanda kita berusaha atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab nak orang puji tuan. Bukan sebab nak orang puji. Tapi kita buat sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Semampu mana kita mampu buat. Bukan sebab tu orang puji. Ni masak tak sedap nanti di balik dia cerita apa. Dah dekat orang puji dia kita masak tak sedap. Buat semampu mana kita yang boleh. Di sisi lain, sikap seperti itu menunjukkan orang tersebut mempunyai tingkat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dapat difahami daripada hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Cuba sebaik mungkin untuk memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu adalah akhlak mulia dan juga tradisi para nabi dan orang-orang soleh. Sekejap azan berapa? Ya. Ini di ruang azan. Apa dia urus ni? Dah. 40 azan. Di ruang azan. Boleh tutup. Sama sikit. Memuliakan tetamu adalah akhlak mulia dan juga tradisi para nabi dan orang-orang soleh. Namun perlu diterangkan juga bahawa para ilmuwan sendiri ada berbeza pendapat berkenaan hukum memuliakan tetamu. Sama ada hukumnya wajib atau sekadar anjuran. Ada berbeza pendapat. Mereka tahu yang wajib ikut jalan Nabi itu satu sunnah memuliakan tetamu. Namun ada bahagian-bahagian tertentu yang mana ulama berbeza pendapat. Contohnya ada ulama berbeza pendapat bila memuliakan tetamu itu adalah dalam tempoh 3 hari kalau dia nak duduk kat rumah kita. Ada setengah pendapat ulama dia kata cukup sekadar 1 hari sahaja. Sebab ada hadis-hadis Nabi ada menyarankan, menyuruh, menganjurkan sehari yang tetamu. Ada hadis lain juga Nabi menganjurkan yang tetamu 3 hari. Dia ada hak sebagai seorang tetamu. Jadi itu ada berbeza pendapat. Imam Ahmad dan juga Imam Al-Laits bin Sa'ad berpendapat, pendapat daripada Imam Ahmad dan Imam Al-Laits bin Sa'ad berpendapat menghormati tetamu adalah kewajipan tuan rumah selama 1 hari dan 1 malam sahaja. 1 hari 1 malam. Itu mengikut Imam Ahmad. Maknanya contohnya jika kita atau tetamu kita lakukan susah, kita kata nak duduk sini boleh, kita bagi 1 hari. Dia ada hak untuk mendapat 1 hari. Ikut kemampuan kita. Hak mereka adalah 1 hari 1 malam.
Mereka berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, memberikan penghormatan kepada tetamu semalaman adalah kewajipan bagi setiap muslim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana Rasulullah SAW tersebut memberikan penghormatan kepada tetamu semalaman, satu malam, adalah kewajipan bagi setiap muslim. Tapi ini ada satu yang menarik dalam jelasan seperti sahabat bernama Uqbah bin Amir meriwayatkan, suatu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, Tuan telah mengutus kami untuk datang kepada satu-satu kaum." Dan Nabi utuskan sahabat-sahabat itu pergi ke satu kaum. Sampai ke tempat itu, mereka tak menghidangkan apa-apa pun kepada kami. Bagaimana menurut pandangan Tuan mengenai kaum tersebut? Dengan Nabi lah, Nabi hantar kami pergi ke kaum tu, kami pergi dia jamu apa-apa. Apa pandangan Tuan dari Nabi Muhammad SAW? Nampak? Nabi ni punya lah, dia punya adil. Dia bukan berat senang. Kenapa buat tak? Nabi jawab apa? Rasulullah SAW menjawab, apabila kalian mendatangi sesuatu kaum, satu-satu kaum itu, dan mereka memberikan kepada kalian hal-hal yang selayaknya diterima oleh tetamu, maka terimalah. Kalau dia bagi, terima. Namun apabila mereka tidak melakukan itu, maka ambillah hak kalian sebagai tetamu yang menjadi kewajipan mereka dengan cara dan ukuran yang sewajarnya. Saya ulanglah. Kalau mereka tidak melayan, tak melakukan perkara tersebut kepada kalian, maka ambillah hak kalian sebagai tetamu yang menjadi kewajipan mereka dengan cara dan ukuran yang sewajarnya. Sewajar ini dimaksudkan apa? Mintalah pada tuan rumah ataupun orang tersebut apa hak yang kita boleh dapat dengan cara yang dan ukuran yang paling wajar, yang paling sesuai. Bila kata wajar, kena tengok hubungan antara manusia, hubungan sesama manusia. Sebut dalam ni tadi yang perkataan yang pertama apa dia? Perkataan yang baik. Cakap dengan perkataan yang baik. Dah duduk 2 jam, ayam sekawan pun tak ada. Agak-agak baik perkataan. Terasa dalam rumah. Ada cara dia duduk, Syekh minta kosong sikit dia tak? Tekak ni dia minta ni, aku nak teh. Boleh tak nak kopi tapi gula sikit je? Tenang tuan, kita nak dilayan sebagai tetamu, tapi kita lupa hak tuan rumah tu macam mana. Sebab tu Nabi bagi jawapan lengkap, cara dan ukuran yang sewajarnya. Wajar macam mana? Tak sakitkan hati orang. Walaupun kita tetamu dia tuan rumah, itu tak mengubah hubungan manusia sesama manusia. Jaga kata-kata, duduk Ustaz. Yang mampu kita terima dengan cara yang wajar. Sebagaimana tak menyakitkan hati orang. Itu yang kita jaga. Kadang kita rasa seronok nak dimuliakan sebagai tetamu, kita lupa hak tuan rumah sebagai seorang manusia. Kita lupa hak tuan rumah sebagai seorang yang wajib dapat layanan baik daripada seorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Itu kita kena faham. Tak kata kat siapa-siapa, ini peringatan untuk diri sendiri. Saya kata pula, kita rasa saya kata. Dan saya tak kata orang haji, tuan ni orang baik-baik kepada saya ni, insyaAllah. Contoh supaya kita dapat faham. Sebab kalau kita tak nak orang buat macam tu dengan kita, kita jangan buat macam tu buat orang. Kita tak nak orang kata kita depan-depan, kita jangan kata orang depan-depan. Very simple. Sama macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Kau ingat aku ingat engkau. Kau syukur ke aku, jangan kau kufur. Allah SWT. Kau nak aku ingat kau ingat aku. Semua kita manusia nak dapat layanan baik, bagi layanan terbaik. Nak orang lain kita dengan hormat, kita layan orang dengan hormat. Nabi pernah sebut, man la yarham la yurham. Orang tak bisa menyayangi, takkan disayangi. Islam pun lengkap, adil, balance, tak ada yang buat Islam. Saya rasa setakat itu saja, kita sudahi dengan doa. Semoga kita terima ini bermanfaat.